fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang amat dihormati, sebelum ini kita dikejutkan dengan isu menara ilham disita. Kita juga dikejutkan dengan persoalan-persoalan yang timbul selepas menara ilham milik Tun Daim Zainuddin yang disita. Banyak pula yang bercakap, adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan terlibat dengan siasatan? Adakah ini berkait rapat dengan tuduhan-tuduhan yang diterima oleh Tun Mahathir, yang ada juga kata Tun Mahathir ini sakau pada pemerintahan dahulu bersama-sama dengan sekutunya Tun Daim Zainuddin. Tapi semua itu menjadi persoalan, belum dapat disahkan oleh mana-mana bahwa memang benar Mahathir ini penyakau. Tetapi kita juga tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan akan menangkap penyakau ini. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba pula kita dikejutkan dengan satu berita yang dikatakan istri pada Tun Daim Zainuddin, maafkan saya, Tun Daim Zainuddin pula akan didakwa. Nah, satu perkongsian pada 22 Januari, istri Daim Zainuddin didakwa esok. Istri kepada bekas Menteri Keuangan, Tun Daim Zainuddin, mengesahkan dia akan didakwa di mahkamah. Toh Puan Naimah Abdul Khalid berkata, sepasukan pegawai SPRM secara tiba-tiba hadir di hospital lokasi suaminya dirawat untuk merakam keterangannya. Ini berlaku walaupun saya memberi jaminan kepada mereka bahwa saya akan memberi kenyataan sebaik saja prosedur perubatan suami saya selesai pada Selasa. Kemudian saya diberitahu akan didakwa pada Selasa jam 9 pagi mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 2 SPRM 2009 karena kononnya gagal mematuhi notis untuk mendedahkan maklumat mengenai aset, katanya dalam kenyataan. Dia bagaimanapun meminta pendakwaan dilakukan sehari kemudian, yaitu lusa, selepas prosedur perubatan suaminya selesai. Tetapi ditolak pihak SPRM. Mereka berkeras akan mendakwa saya esok. Saya akan ke mahkamah esok dan lawan pertuduhan ini, katanya. Sementara itu, semakan sistem e-filing, mahkamah mendapati Naimah Abdul Qadir tersenarai di Mahkamah Session Jenayah 9 di hadapan Hakim Azra Alwi jam 9 pagi. Ini pasti satu kejutan ngeri, kejutan buruk lagi untuk kroni-kroni Tun Daim Zainuddin, untuk keluarga Tun Daim Zainuddin. Disahkan istri kepada Tun Daim Zainuddin akan didakwa di mahkamah. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Adakah selepas ini akan ada tangkapan yang berlaku ataupun akan ada tindakan undang-undang yang akan dikenakan terhadap pihak-pihak yang akan terlibat sekiranya ada salah laku yang dapat dikesan? Apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Nah, saudara-saudara, kita dikejutkan dengan pendedahan SPRM baru-baru ini berkaitan dengan pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan ataupun Project Fleet yang bernilai RM4,5 bilion. Nah, sebelum saya meneruskan kenyataan daripada Tan Sri Azam Baki, yaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM, sudah pasti siapapun juga penyakau, penyangak, penjahat nomor 1, perompak nomor 1 Malaysia patut ditangkap dan dihantar ke penjara supaya ini tidak menjadi ikutan untuk kepimpinan-kepimpinan pada masa hadapan. Kerana ini sangat penting untuk menjaga negara Malaysia ataupun kepimpinan kerajaan Malaysia
pada masa akan datang. Kalau ini jadi ikutan, sudah pasti sampai bila-bila pun negara akan menjadi satu negara yang korup. Nah, saudara-saudara, tonton Bapak, satu perkongsian daripada artikel suara.tv, SPRM ada senarai panjang kenamaan akan disiasat proyek kendaraan kerajaan, kata Azam Baki. Kalau memang benar artikel ini, sudah pasti ini satu kejutan yang besar kepada kepimpinan politik Malaysia. Kalau artikel ini benar, siapakah senarai panjang yang dinyatakan oleh Azam Baki ini? Siapakah penyangak ataupun perompak yang disenaraikan di dalam senarai panjang ini? Bekas Menteri Keuangan, ahli perniagaan Tan Sri, dan pegawai kanan kerajaan adalah antara senarai panjang individu yang akan dipanggil dan disiasat SPRM berhubung dakwaan rasuah berkait pemberian tender, projek perbekalan, perbaikan, dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan projek fleet yang bernilai RM 4,5 bilion. Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa pegawainya telah menyerbu kediaman ahli perniagaan itu dan 4 syarikat pada Khamis. Azam berkata, senarai panjang individu akan dipanggil untuk menjelaskan 2 isu. Kami ingin mengetahui mengapa syarikat ini diberi tugas untuk menguruskan kenderaan kerajaan. Kedua, kami juga mahu penjelasan mengapa hasrat untuk memberikan projek sama ini kepada syarikat lain dibatalkan walaupun telah menerima letter of intent daripada Kementerian Keuangan Lapor Desta. Dilaporkan bahawa syarikat ini mendakwa telah dipilih untuk menguruskan konsesi kenderaan kerajaan melalui LOI, letter of intent, yang dikeluarkan pada 2018. Tetapi telah ditamatkan sebelum anugerah sebenar ditetapkan untuk diumumkan. Syarikat itu telah memfailkan saman terhadap kerajaan. Menjawab soalan, Azam berkata, bekas Menteri Keuangan itu akan dipanggil kerana beliau boleh membantu menjelaskan 2 isu berkenaan. Kami akan mendapat maklumat dan penjelasan mengenai perkara ini, memandangkan kedudukan beliau ketika itu. Kita juga boleh memanggil bekas Perdana Menteri untuk menentukan sama ada beliau sedar perkara itu seperti yang berlaku semasa pentadbirannya. Pegawai daripada syarikat terbabit serta syarikat yang mempunyai kaitan dengan Tan Sri berhubung kontrak kerajaan tersebut juga akan dipanggil. Persoalannya, siapakah Tan Sri ini? Siapakah bekas Menteri Keuangan ini? Dan siapa bekas Perdana Menteri ini yang dilibatkan dengan kenyataan SPRM ini ataupun berkaitan dengan projek fleet, itu kenderaan kerajaan ini, tender ini. Dalam artikel ini menyebut, pegawai saya sedang meneliti dokumen yang diambil semasa serbuan. Dilaporkan selain menyerbu rumah Tan Sri, SPRM juga telah pergi ke 4 syarikat, salah satunya bertanggung jawab membekalkan kenderaan kepada kerajaan. 3 lagi syarikat dikatakan sebagai entiti yang menjalankan pelaburan untuk keuangan Tan Sri. Difahamkan, pihak yang menyerbu sedang mencari dokumen kerana mereka mewujudkan unsur rasuah dalam pembekalan dan pengurusan kenderaan kerajaan. SPRM memeriksa kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri, dipercayai berhubung siasatan rasuah berkait pemberian tender, projek perbekalan, pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan projek fleet bernilai RM 4,5 bilion. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.